amanah tolak fahaman perkauman dan ekstremis agama. Akhirnya gerombolan tebuk atap mendapati mereka terkepung di rumah yang mereka baru duduki. Pengarah strategi Parti Amanah Negara Amanah, Dr. Zulkifli Ahmad berpendapat hampir sukar Kerajaan Perikatan Nasional untuk mampu bertahan momentum kencang yang kini bertiup bagi mengembalikan hak dan mandat rakyat yang diberikan kepada Kerajaan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14 lalu. Walau bagaimanapun, sebagai optimis tegak, beliau melihat ada hikmah di sebalik rampasan kuasa itu. Dengan power grab yang dilakukan sekumpulan pembelot dari Kabinet PH dengan kerjasama kelompok PAS UMNO, nyata takdir takbir Allah Subhanahu Wa Taala telah mengalihkan bebanan pandemik COVID-19 dan segala dampak buruknya dari bahu PH kepada puak PN. Bayangkan bagaimana Menteri Agama PH andainya perlu menutup masjid atau surau selama hampir 3 bulan dalam era PKP COVID-19. Lunyai dikerjakan menteri ini yang kebetulan sentiasa menjadi sasaran pembangkang, sukar mengelak maki hamun yang dihamburkan ke arahnya setiap kali disambung penutupan masjid surau yang salahnya DAP juga gamaknya. Beliau bersyukur kerana diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga Allah selamatkan Menteri Kesihatan PH ini. Bayangkan juga dengan 115 kematian sehingga kini, andainya kerajaan PH terus memerintah, segala kata nista dan cemuhan jelek dipalitkan kerana kononnya kebodohan, ketololan YBMK PH itu. Alhamdulillah Allah selamatkan diri ini. Ironisnya DAP juga terselamat. Pun begitu, padah ekonomi dan penderitaan rakyat akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bukan kepalang. Masak Menteri Keuangan dari DAP itu digulai pembangkang, ujarnya. Bagaimanapun beliau melihat ketika PKP dan PKPB akan berakhir, semakin jelas mandat yang diberikan kepada Pakatan Harapan oleh rakyat adalah dalam rangka untuk dikembalikan kepada pemilik sebenarnya. Dalam pada itu, Zulkifli mempertahankan institusi raja berperlembagaan yang menaungi dan memastikan semua berjalan mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Beliau berkata, Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sememangnya diperuntukkan kuasa dalam Perlembagaan Persekutuan termaktub dalam perkara 40/2/A untuk baginda mempertimbangkan pada hemat atau pertimbangan baginda mungkin mendapat kepercayaan majoriti ahlinya. Zulkifli menegaskan tidak wajar dan tidak relevan sama sekali untuk YDPA dipertanggungjawabkan dengan semua karenah dan tipu daya politik melatar belakangi pergolakan krisis politik di negara ini. Beliau yakin Duli Yang Maha Mulia YDPA akan terus menaungi dan menjamin kelancaran perjalanan demokrasi dalam proses pemulangan mandat seterusnya. Zulkifli juga menitipkan harapan jika kuasa dikembalikan kepada Pakatan Harapan. Katanya, saya dengan rasa penuh tanggungjawab ingin mempertegaskan beberapa peringatan buat diri sendiri dan pimpinan tertinggi PH demi menjaga kemurnian perjuangan, visi dan matlamat yang sama-sama kita sepakati amat mustahak untuk memastikan dua jenis makhluk ini mesti disaring dari bersama gagasan ini. Pertama, ahli-ahli yang berhormat yang terpalit pelbagai dakwaan salah guna kuasa, pecah amanah dan sedang mendepani pelbagai tuduhan mahkamah termasuk AMLA dan sebagainya. Kedua, ahli-ahli yang berhormat yang jelas memiliki pegangan dan amalan doktrin pelampau perkauman dan ekstrim agama. Jelasnya DNA ini tidak secucuk dengan perjuangan rakan-rakan kongsi PH yang menganjurkan matlamat rahmatan lil alamin, iaitu rahmat untuk semua, bahkan berlawanan dengan konsep inklusiviti dan kemakmuran bersama yang disepakati muafakat politik ini. Jom China berpendirian seiring dengan ahli Parlimen Kuala Selangor itu. Sekiranya diizinkan Allah, Pakatan Harapan kembali berkuasa, pemimpin parti-parti komponen harus muhasabah demi merealisasikan sebuah kerajaan yang stabil dengan pakatan parti yang kuat. Secara terus terang, Jom China berpendapat jangan ada lagi menteri yang melantik suku sakat dan kaum sendiri mendominasi sektor-sektor tertentu. Amat jelek apabila HRDF dalam Kementerian Sumber Manusia dan Lembaga Pelabuhan dalam Kementerian Pengangkutan didominasi kaum-kaum tertentu yang boleh dijadikan modal oleh pihak lawan untuk mengecam Pakatan Harapan. Rakyat memerhati. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.